wassalam, as-salatu 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 wassalam. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهنا ما أعدلا ملك كل من ملا لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة استجيب دعاءنا يا الله إلهي نجنا واكشف جميع أذية واصرف مكائد العدا والكفر استجيب دعاءنا يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة استجيب دعاءنا يا الله إلهي نجنا واكشف جميع أذية واصرف مكائد العدا والكفر استجيب دعاءنا يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله حبيب الله صلاة الله حبيب الله صلاة الله الصلاة والسلام الصلاة والسلام الصلاة والسلام الصلاة والسلام الصلاة والسلام الصلاة والسلام الصلاة والسلام
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu lagi kita dalam talaki dan juga tajwid surah pilihan. Waalaikumsalam warahmatullahi Puan Jawahir. Alhamdulillah jumpa lagi kita pada petang ini. Terus setia, alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan urusan Puan Jawahir, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah pada hari ini kita akan teruskan lagi agenda utama kita bagi bertalaqi dan juga kita membuat sedikit penerangan berkaitan dengan ilmu tajwid. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum itu sama-sama kita buka majlis ilmu kita pada petang ini dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah sebelum kita teruskan slot talaki kita, tuan-tuan dan puan-puan sekiranya ingin menjadi salah seorang sahabat Rumah Ngaji Al-Kutab, tuan-puan boleh klik link yang telah disediakan, link Telegram Sahabat Rumah Ngaji Al-Kutab, dan seterusnya tuan-puan akan dibawa terus ke grup untuk join. InsyaAllah daripada situ kita akan meneruskan komunikasi dua hala kita dengan perkongsian ilmu, khususnya berkaitan dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, InsyaAllah sebelum ini pada minggu lepas hari Khamis kita berhenti tangguh pada ayat yang ke-12. Jadi hari ini insyaAllah kita masuk muka surat yang kedua, bermula daripada ayat yang ke-13. Ya. Okey, kalau dah sedia insyaAllah kita mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. Boleh kita berhenti situ? Kita test echo sikit. Okey, baik, teruskan. Kita pakai mic biasa je. Okey. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. Okey, lagi sekali. Okey, tuan-puan boleh ikut sama-sama dengan saya. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati id ja'ahal mursalun. Okey. Baik, tengok kepada hukum tajwid pada ayat yang ke-13 ini, tuan-puan. Yang pertama adalah wadrib, huruf dad. Kebiasaan huruf dad kita baca dengan qalqalah. Jadi di situ berlaku kesalahan, yang mana huruf dad sepatutnya kita baca dengan mematikan huruf dad sahaja tanpa qalqalah.
wadrib lahum. Terutama pada surah Yasin. Surah Yasin ni kebiasaannya memang kita baca kan tuan-puan. Paling tidaklah saya boleh jamin seminggu sekali kita baca. Betul tak? Sampaikan kadang-kadang walaupun kita tidak kenal huruf, tetapi kita boleh ingat surah Yasin ni. Betul tak? Okey, sebabkan kita terlalu kerap membaca surah Yasin. Tuan-tuan dan puan-puan, huruf dhad bukan huruf qalqalah. Jadi tuan-puan perlu baca wadrib lahum. Wadrib lahum. Okey. Kebiasaannya saya dengar huruf dhad ini dibaca dengan qalqalah. Wadrib lahum. Wadrib. Okey, huruf dhad dibaca dengan qalqalah. Jadi itu berlaku kesilapan dalam bacaan Al-Quran. Sepatutnya huruf dhad tidak dibaca dengan qalqalah. Wadrib lahum. Wadrib lahum mathalan. Okey. Boleh tuan-tuan. Wadrib. Huruf ba memang qalqalah lah. Huruf ba memang qalqalah. Tuan-puan perlu baca dengan lantunkan. Kalau Kelantan cakap, netingkan dia. Kena wadrib lahum. Rib. Sikit, naik sikit. Wadrib lahum. Okey. Lahum, mim bertemu mim, idgham syafawi. Idgham syafawi. Hari tu saya teringat ada komen bagi tahu idgham mislain. Boleh. Kedua-duanya adalah benda yang sama. Idgham mislain, idgham mutamathilain, idgham syafawi. Okey, idgham mislain saghir. Itulah nama dia, ya, mim bertemu mim. Bacaan dia kena baca dengan 2 harakat. Dia beginilah tuan-puan. Huruf mim dan huruf nun yang bertasydid, yang bersabdu, tuan-puan perlu baca dengan 2 harakat. Pastikan kita letakkan 2 harakat, dengung 2 harakat, ya. Walaupun dia berbeza dari sudut nama hukum, tetapi cara bacaan bagi nun dan mim yang bertasydid, yang bersabdu sama sahaja, iaitu perlu dengung 2 harakat. Okey. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati id ja'ahal mursalun. Okey, lagi sekali mathalan. Okey, lan tanwin baris atas bertemu dengan huruf hamzah. Hukum apa? Izhar halki, bacaan dengan jelas. Mathalan asha, mathalan asha. Tak perlu kita baca dengan dengung. Mathalan asha. Salah tu tuan-puan, ya. Okey. Jadi bacaan dia adalah dengan jelas, izhar halqi. Kenapa dinamakan dengan halqi? Sebab huruf-huruf izhar ni adalah huruf-huruf halqi. Okey. Asha, huruf sad mati, ya. Asha. Okey, bal qaryati, huruf qaf baris atas ataupun huruf qaf lah, kena baca dengan tebal. Bal qaryati id ja'ahal mursalun. Boleh? Ja ni hukum apa tuan-tuan? Huruf ja hukum mad wajib muttasil. Bacaan dia 4 ataupun 5 harakat. Okey, tuan-puan, kita teruskan lagi dengan ayat yang ke-14. Kejap wis, minum air. Okey. Ayat yang ke-14, tuan-puan dah ready? Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. Boleh? Lagi sekali. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. Okay. إذ أرسلنا. إذ, pastikan keluarkan sedikit hujung lidah tuan-puan. إذ أرسلنا. Angkatkan huruf ra, tebalkan sikit. إذ أرسلنا. Jangan baca إذ
arsalna huruf ra nipis. Kena angkat tinggi sikit. Okey. Id arsalna ilaihi muthnaini fakadzabuhuma. Okey. Huruf dhal ni. Huruf dhal, huruf fa. Yang ni kena jaga tuan-puan. Sebab apa? Huruf dhal dan huruf fa kena keluarkan hujung lidah kita, ya. Kena keluarkan sedikit hujung lidah, ditekankan ke gigi kacip atas. Betul tak? Id arsalna ilaihi muthnaini fakadzabuhuma. Okey, boleh? Potongan yang kedua pada ayat yang ke-14. فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Lagi sekali. فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Okey. Fa'azzazna, huruf ain mati dengan zai. Fa'azzazna, zai mati dengan zai pula. Fa'azzazna bithalithin. Huruf tha, huruf tha keluarkan hujung lidah kita, tuan-puan. Boleh? Fa'azzazna bithalithin. Terus angkat bibir kita, rapatkan ke gigi kacip atas. Bithalithin faqalu. Kita dah ready dah, tuan-puan, untuk sebutkan huruf fa ketika mana kita membaca ikhfa ni. Bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Okey. Faqalu, lu ini adalah mad apa? Mad jaiz munfasil. Bacaan dia 4, 5 ataupun 6 harakat. Boleh, tuan-puan. Kemudian inna, inna in 2 harakat. Kemudian na baca dengan 4, 5 ataupun 6 harakat. Mad jaiz munfasil. Ilaikum mursalun. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi Puan Hasnah. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada petang ini. Terima kasih, semoga bermanfaat live pada petang ini, insya-Allah. Baik. Ilaikum, pastikan mim baca dengan 2 harakat. Inna, inilah nun yang saya tekankan, nun ataupun mim yang bertasydid. Yang bersabdu pastikan baca dengan 2 harakat. Panjangkan sikit harakat pada mim dan nun. Inna ilaikum mursalun. Kalau kita baca inna ilaikum mursalun, mati, mati tuan-puan. Tetapi kita tidak baca dengan gunnah, tidak dimasukkan dengan dengung. Itu yang menjadi sedikit kesalahan pada bacaan kita. Okey. Seterusnya ayat yang ke-15, tuan-puan. Saya potong kepada 3 bahagian. Baik, insya-Allah sama-sama kita baca. Qalu ma antum illa basyarum mithluna. Okey. وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ. Okey, lagi sekali tuan-puan boleh ikut sama-sama dengan saya. 1, 2, mula. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن
rahmanu min syai' in antum illa takdzibun. Boleh tuan-puan? Qalu, huruf qa tebalkan tuan-puan. Qa. Jangan qalu, qa tak boleh, kena qa. Qalu ma 4 ataupun 5 ataupun 6 harakat. Hukum apa tuan-puan? Mad jaiz. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Nur Faliza, alhamdulillah. Ni antara penonton-penonton yang setia lah ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi tuan-puan yang ada pada live kali ini sentiasa istiqamah lah ya. 2.5 hingga 3.5 sahaja live talaki dan tajwid kita. InsyaAllah hari Isnin sehingga hari Khamis. Sempat lagi promote tuan-puan. Okey. Mana tadi? Qalu ma antum. Ma ni baca dengan 4, 5 ataupun 6 harakat. Antum, nun mati bertemu ta. Ikhfa hakiki. Baik tuan-puan. Antum illa tum, baca dengan mematikan dengan jelas. Tak perlu dengung. Kalau kita baca qalu ma antum illa tum, itu dah masuk kepada dengung. Jadi baca dengan izhar. Okey, jelaskan. Hukumnya adalah izhar syafawi. Boleh. Qalu ma antum illa basharum mithluna. Basharum. Okey, tanwin bertemu mim. Tanwin bertemu mim. Apa? Hukum apa tuan-puan? Hukum idgham ma'lun. Betul tuan-puan. Okey, alhamdulillah. Teruskan pada potongan yang kedua. Okey, wa ma ni baca dengan 4 ataupun 5 ataupun 6 harakat tuan-tuan. Anzala, adalah ikhfa hakiki. Wa ma anzala rahma, huruf ha mati, pastikan ada penekanan pada huruf ha. Zala rahmanu min syai'. Okey, min apa? Nun mati bertemu shin, ikhfa hakiki tuan-puan. Alhamdulillah, bagus. Baik. Syai'. Okey, kalau kita baca dengan bersambung secara wasal, ia akan jadi pendek lah. Min syai'in in antum illa takdzibun. Bila kita matikan pada kalimah syai', dia akan jadi mad arid li sukun, yang mana kita boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat. Betul tak tuan-puan? Jadi baca boleh tarik dengan panjang. Wa ma anzala ar-rahmanu min syai'. 4 harakat. Okey, nak baca pendek 2 harakat. Bukan pendek 2 harakat Wa ma anzala ar-rahmanu min syai'. 2 harakat. Nak baca 6 boleh juga. Wa ma anzala ar-rahmanu min syai'. Okey. Potongan yang ketiga, in antum illa takdzibun. In antum, nun mati bertemu hamzah tuan-puan, izhar halqi ya. Antum, nun mati juga bertemu ta, ikhfa hakiki, dengungkan dia. Antum, jangan baca antum. In antum, itu lidah kita dah terangkat, dah jadi huruf nun mati. Kita nak sembunyikan huruf nun tu. In antum illa takdzibun. Huruf zal, keluarkan hujung lidah kita. In antum illa takdzibun. Huruf zal, keluarkan hujung lidah kita, angkatkan ke gigi kacip atas. Boleh tuan-tuan? Baik, insyaAllah kita teruskan lagi pada ayat yang ke-16.
Alhamdulillah, terima kasih kepada tuan-puan yang join pada petang ini. InsyaAllah boleh share lagi ataupun boleh kongsi lagi kepada kawan-kawan supaya mereka tahu yang ada live pada hari Isnin sehingga hari Khamis, ya. InsyaAllah talaqi dan juga tajwid. Ayat yang ke-16. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Okey, lagi sekali tuan-puan, boleh ikut sama-sama dengan saya. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Qalu, qa tebalkan, jangan qalu, tak boleh. Qa. Okey, qalu rabbuna ya'lamu inna, in dua harakat, na panjangkan, mad jaiz munfasil. Tuan-puan boleh baca 4, 5 ataupun 6 harakat. Ni ada tanda mad ni. Nampak tak tuan-puan? Ada tanda mad, tuan-puan kena baca dengan panjang. Ini adalah tanda mad. Okey. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Ilaikum, huruf mim mati, izhar syafawi, baca dengan jelas. Ilaikum lamursalun. Boleh tuan-tuan? Alhamdulillah. Ayat yang ke-16 selesai. InsyaAllah terus kepada ayat yang ke-17. Okey, hari ini kita baca surah Yasin, muka surat yang kedua. Kalau dalam Quran, muka surat yang kedua surah Yasin. InsyaAllah kita habiskan satu muka surat. Okey. Waalaikumsalam Tuan Irsyad Razali. Terima kasih masuk live saya pada petang ini. Semoga Tuan terus istiqamah. Alhamdulillah, sihat-sihat. Okey Tuan Irsyad. Baik, seterusnya teruskan lagi ayat yang keberapa tadi? Ayat yang ke-17 insya-Allah. Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Okey, lagi sekali. Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Wa ma 'alaina, huruf ain. Tuan-puan, huruf ain tekankan sikit, kemudian na panjangkan 4, 5 ataupun 6 harakat. Illal balaghul mubin, huruf ghain pastikan ada penekanan pada apa? Tekak kita ni. Illal balaghul mubin. Ghul. Jangan ada getaran pada lidah kita. Kalau ada getaran dia akan jadi ra lah. Illal balaghul mubin, huruf ra. Okey, kita nak bezakan huruf ra dengan huruf ghain. Jadi tekankan sikit halkum kita, illal balaghul mubin. Boleh? Baik, seterusnya. Qalu inna tatayyarna bikum, ta baru ta. Qalu inna tatayyarna bikum. Boleh? Potongan yang kedua. La illam tantahu lanarjumannakum. Okey, potongan yang ketiga. Wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Okey, lagi sekali tuan-puan. Qalu inna tatayyarna bikum. Potongan yang kedua. La illam tantahu lanarjumannakum. Okey, yang ketiga tuan-puan boleh ikut sama-sama dengan saya. Wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Okey, baik. Kita tengok satu-satu. Qalu, huruf qaf tebalkan. Qalu. Okey, lu
baca dengan 4, 5 ataupun 6 harokat. Ada tanda mad di atas waw, itu adalah mad jaiz munfasil. Kemudian diikuti dengan hamzah. Okey. Inna, huruf nun yang bertasydid, yang bersabdu, baca dengan dua harokat. Inna tatayyarna. Ta dengan ta ni kena jaga-jaga tuan-puan. Apa yang membezakan ta dengan ta adalah sifat pada isti'la'nya. Ta kena tebalkan. Tatayyarna bikum. Tatayyarna bikum. Kadang-kadang kalau tak perasan, mungkin dia akan jadi huruf ta dua-dua ataupun huruf ta dua-dua. Jadi pastikan sebutan kita sebutan yang tepat. Tatayyarna bikum. Okey, boleh tuan-puan? Potongan yang kedua, la illam, huruf nun kemudian diikuti dengan lam. Nun bertemu lam. Apa? Kita belajar nun mati dan tanwin bertemu dengan lam dan juga huruf ra. Hukum idgham bila gunnah tuan-puan. Okey. La illam. Jadi bacaan dia terus masuk ke dalam huruf lam. Okey, kita panggilkan, kita bahagikan dia dalam idgham kamil. La illam, terus hilang huruf nun. Okey. La illam tahu, nun mati bertemu ta, ikhfa hakiki tuan-tuan. Baca dengan dengung. Tahu, dua harakatnya. Kadang-kadang kita baca ikhfa hakiki ni, kita dah baca dengan ikhfa, kita dah baca dengan dengung, tetapi harakat kita kurang, ya. La illam tahu lanarjumannakum. Tahu, dengung tak? Dengung, tetapi tidak cukup kadar harakat dengung tu tuan-puan. Jadi pastikan kadarnya cukuplah tuan-puan, ya. La illam tahu lanarjumannakum. Boleh? InsyaAllah. Wala yamassannakum minna. Yang ni kena jaga. Huruf nun 1, 2, 3. Pastikan ada dengung semua, Wala yamassannakum minna azabun alim. Okey, kalau kita baca tanpa dengung, dia akan jadi macam mana tuan-puan? Wala yamassannakum minna azabun alim. Itu kalau baca tempo yang pelan. Kalau kita baca Yasin biasa malam Jumaat apa semua, kadang-kadang kita baca dalam tempo yang laju, lagilah tak ada dengung, ya. So kena jaga tuan-puan, kena jaga dengung ni. InsyaAllah bermula daripada awal ni lah kita nak latih diri kita. Wala yamassannakum minna azabun alim. Boleh? Tekankan huruf ain. Za, keluarkan hujung lidah bertemu dengan gigi kacip atas. Za. Okey, za. Bun alim, huruf tanwin, ba baris tanwin bertemu dengan hamzah izhar halqi. Ingat tak, izhar halqi ada 6 huruf. Salah satunya adalah huruf hamzah. Jadi tanwin ataupun nun bertemu dengan hamzah, kita akan baca dengan izhar tanpa dengung. Azabun alim. Tutup mulut tuan-tuan. Last sekali. Azabun alim. Okey, boleh. InsyaAllah tuan-tuan, teruskan lagi ayat yang ke-19 InsyaAllah. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dhukirtum. Okey, boleh. Potongan yang kedua. Bal antum qawmum musrifun. Bal antum qawmum musrifun. Okey, baik. Lagi sekali. Tuan-puan baca bersama saya, InsyaAllah. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dhukirtum
dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Okey, boleh. InsyaAllah. Qalu, tuan-tuan kena baca dengan tebal. Qalu, lu dua harakat, ada waw. Ta'irukum, ta panjangkan, ada mad wajib muttasil. Bacaan dia 4 ataupun 5 harakat. Nampak ada alif, kemudian ada tanda mad. Kadang-kadang istilah Melayu kita panggil ombak. Dia ada ombak rindu lah, ataupun ada tanda kening lah. Jadi sebenarnya itu nama dia adalah mad. Tuan-puan, nama dia adalah mad. So ada mad, selepasnya ada hamzah dalam satu kalimah. Nampak ta'irukum ni berada di dalam satu kalimah, maka bacaan dia 4 ataupun 5 harakat. Boleh. Qalu ta'irukum ma'akum. Huruf mim bertemu mim, idgham mithlaini saghir, itu nama penuhnya. Okey, ataupun idgham syafawi boleh, idgham mutamathilain pun boleh. Kaedah bacaan yang sama saja, tuan-puan. Okey, ta'irukum ma'akum in dzukirtum Okey, nun mati bertemu zal, hukum apa, tuan-puan? Hukum apa? Nun mati bertemu zal, hukum ikhfa hakiki. Cuma pada huruf zal, in dzukirtum, huruf zal ni pastikan keluarkan hujung lidah, tuan-puan. Boleh, tuan-puan? Keluarkan hujung lidah, letakkan di gigi kacip atas. In dzukirtum, kir kena nipis lah sebelum ra. Selepas ra pun tidak ada huruf yang tebal, maka dibaca dengan nipis. In dzukirtum, berhenti, ada huruf jim. Okey. Bal antum qaumun musrifun. Bal antum qaumun musrifun. Bal antum, huruf nun mati bertemu ta, ikhfa hakiki, dengungkan, tuan-puan. Bal antum huruf qaf matikan dengan waw. Qaumum, huruf tanwin bertemu dengan mim. Okey, tanwin bertemu mim, idgham ma'al ghunnah. Qaumum musrifun. Qaumum musrifun. Tuan-puan ingat gini je, kalau huruf mim ataupun huruf nun yang bertasydid ataupun yang bersabdu, perlu dibaca dengan 2 harakat. Boleh, kita disiplinkan diri kita mulai sekarang. Kalau nampak huruf mim ataupun huruf nun yang bertanda sabdu, pastikan kita baca dengan 2 harakat. Boleh, tuan-puan? Ya, insya-Allah. Baik, seterusnya ayat yang ke-20. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. Lagi sekali, tuan-tuan. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. Okey, وَجَاءَ مِنْ, ja panjangkan. Okey, ada tanda mad dan selepasnya ada hamzah dalam satu kalimah. Bacaan dia adalah mad wajib muttasil. Okey, bacaan dia 4 ataupun 5 harakat, tuan-puan. Kalau kita baca 2 tak cukup. Waja'a min aqsal madi, kena baca waja'a min aqsal madi. Huruf qaf, huruf nun dulu. Huruf nun mati bertemu dengan hamzah, idhar halqi.
Waja'a min aqsal madi. Aqsal, huruf qaf mati, baca dengan qalqalah. Huruf qaf mati, baca dengan qalqalah. Aqsal madi. Okey, ada lantun. Qalqalah ni adalah lantunan. Okey, Kelantannya cakap nothing. Okey, boleh. Aqsal madi. Sal, huruf sad. Pastikan sebutan yang betul lah, kena sebutan yang tepat. Aqsal madinati rajulun yas'a. Okey, rajulun yas'a. Tanwin bertemu ya. Tanwin bertemu ya. Okey, bacaannya adalah idgham ma'al gunnah. Hukumnya adalah idgham bi gunnah ataupun ma'al gunnah, dibaca dengan dengung. Idgham ialah memasukkan bi gunnah, dengan gunnah, memasukkan beserta gunnah, bersama gunnah. Rajulun, lui masuk dulu, lepas tu tarik panjang sikit. Lui yas'a. Okey, tak boleh kita just memasukkan sahaja. Contohnya rajulun yas'a, betul memasukkan, tapi jangan lupa satu lagi, idgham ma'al gunnah, bersama gunnah. Jadi baca aqsal madinati rajulun yas'a. Boleh. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Okey, qala ya, huruf qaf pastikan jaga tebalnya. Qaumi ittabi'ul, huruf ta ada, masukkan dulu ataupun matikan dulu baru hidupkan balik. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Okey, baik, seterusnya. Yang ni antara favourite. Sebab apa? Sebab kita mulakan dengan baris bawah. Ittabi'u. Boleh tuan-tuan? Baik, kita baca sama-sama. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Lagi sekali. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Okey, ittabi'u. Huruf yang dimulai dengan hamzah wasal ada beberapa kaedah yang telah disusun oleh para ulama. Cuma yang paling basic saya bagi tahu tuan-tuan semua, sekiranya permulaan ayat kita tidak dimulai dengan huruf hijaiyah yang berbaris. Contohnya tidak dimulai dengan waw baris atas, tidak dimulai dengan hamzah. Contohnya ini kita boleh bacalah wa ma, baca dengan wa, ataupun atta, kita baca dengan a. Tetapi macam mana kita nak baca sekiranya dimulai dengan tiba-tiba ta yang bertasydid. Okey, sebelumnya ada hamzah wasal. Ni ada alif ni, alif yang bertanda sad di atas, kita panggil hamzah wasal. Kaedah yang paling mudah adalah sekiranya hamzah, selepas daripada hamzah wasal itu ada lam, maknanya hamzah kemudian lam, maka kita akan baca dengan apa? Baris atas. Baca dengan baris atas. Baik tuan-tuan, sekiranya tidak ada huruf lam. Contohnya huruf lam, antara contoh yang paling mudah kita baca alhamdulillah pada kalimah alhamdu, surah Al-Fatihah ayat yang kedua. Alhamdu kita baca dengan baris atas. Betul tak tuan-tuan? Ya. Kenapa kita tak baca dengan ilhamdu ataupun ulhamdu, sedangkan pada awalnya tidak ada sebarang baris untuk kita baca. Ya. Jadi kaedah yang pertama adalah sekiranya bermula dengan alif lam di permulaan ayat, maka kita baca dengan al. Baca dengan baris atas. Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman tu kalau tuan-tuan perasan ada hamzah wasal, kemudian ada lam, kemudian baru ra. Ya, kita baca dengan baris atas. Sekiranya tidak ada lam, tuan-tuan boleh refer kepada huruf yang ketiga. Ini secara basic saya bagi tuan-tuan. InsyaAllah kalau ada masa kita akan rungkaikan kaedah yang lebih detail lah kepada semua. Baik, jadi
kita akan tengok kepada huruf yang ketiga daripada hamzah wasal. Termasuk hamzah wasal kita akan kira. Satu daripada hamzah wasal, kemudian huruf ta. Ta yang pertama adalah ta mati dan ta yang kedua adalah ta berbaris atas. Betul tak? Sebab apa? Sebab ta ni bertasydid. Bila huruf yang bertasydid, huruf yang pertama adalah huruf mati dan huruf yang kedua adalah huruf yang berbaris. Jadi tuan-puan, huruf ta yang pertama adalah ta mati dan ta yang kedua adalah ta yang berbaris atas. Jadi di sini kenapa kita baca dengan ittabi'u? Kerana bila huruf yang ketiga berbaris atas ataupun berbaris bawah, maka kita akan baca dengan baris bawah. Tuan-puan jelas ke? Sekiranya huruf yang ketiga berbaris depan, maka hamzah wasal ataupun permulaan kita baca dengan baris depan. Okey. Boleh ke? So di sini huruf yang ketiga adalah huruf ta yang berbaris atas. Saya sebut tadi, kalau huruf yang ketiga berbaris atas dan bawah, kita akan baca dengan baris bawah. Betul. Ittabi'u. Kita mulakan dengan ittabi'u. Tak perlulah kita ikut attabi'u. Tak boleh. Ya. Sekiranya huruf ketiga berbaris depan, kita akan baca dengan baris depan. Okey, dua baris sahaja. Baris atas sekiranya di awal kalimah dimulai dengan alif lam. Itu kaedah yang paling basic untuk tuan-puan tahu. Baik. InsyaAllah kita baca dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Panjang pula huraiannya. Okey. Mudah-mudahan bermanfaat. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Okey. Ittabi'u, saya dah jelaskan kenapa baca dengan baris bawah. Malla, nun mati bertemu lam, hukumnya adalah idgham bila gunnah. Ittabi'u malla idgham tanpa gunnah. Cuma dalam huruf lam dibahagikan di dalam idgham kamil, iaitu kita terus buang huruf nun. Malla, ya, malla. Tak payah kita baca manla. Terus lesapkan huruf nun, gugurkan huruf nun. Malla. Okey, idgham bila gunnah, idgham kamil. Yas'alukum ajran. Yas'alukum, tak ada masalah insya-Allah tuan-puan. Ajran. Okey, ajran wa hum muhtadun. Ajran wa hum muhtadun. Okey. Tanwin baris atas bertemu dengan waw. Betul tuan-puan? Jadi hukum di sini adalah idgham bi gunnah, adapun idgham ma'al gunnah. Bacaan dia kena idgham okey, idgham bi gunnah wa hum muhtadun. Assalamualaikum Masri Ja'far Masri. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya baca komen dulu ya. Assalamualaikum Ustaz, bayang hitam depan mulut tu gapo Ustaz? Mic kau, kalau boleh alih ke tepi sikit. Mic. Okey, mic. InsyaAllah saya rendahkan sedikit mic ni. Saya ingat pula. Kejap saya alihkan sikit. Okey, tuan-puan, clear ya suara saya? Okey, insyaAllah. Oh, patutlah tak masuk saya punya sebutan-sebutan mungkin tidak boleh jadi rujukan sebelum ini. Kerana apa? Kerana mulut saya tertutup deck mic. Okey, insyaAllah. InsyaAllah kita teruskan lagi. Wa hum muhtadun. Huruf mim bertemu mim, idgham mislaini, baca dengan dua harakat, dengungkan. Okey, ajran wa hum muhtadun. Boleh tuan-tuan? Baik. Ayat yang ke-22. Kita ada berapa ayat semua? Muka surat yang kedua ada sampai 27 insya-Allah, dalam 5 ataupun 6 ayat sahaja lagi tuan-tuan.
Okay, stay tune, teruskan bersama saya insyaAllah sampai habis mudah-mudahan. Okay, ayat yang ke-22. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Okay, lagi sekali. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Okey. Wa ma liya la. Baik, kita tengok satu-satu tuan-puan. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siti Mushfarinur. Tha. Kalau THA kita akan baca tha. Jangan baca ta pula. Contoh-contoh ya, nama Thaqif. Thaqif bila ditulis THA kita akan baca dengan tha, bukan Taqif. Okey, Thaqif. Baik. Itu sekadar selingan je tuan-puan. Baik, insya-Allah. Wa ma liya la ni selepas daripada la ada hamzah, dan hamzah tu berada pada kalimah yang lain, itu adalah mad jaiz munfasil, dibaca dengan 4, 5 ataupun 6 harakat. A'budul ladzi matikan dengan ain. A'budul ladzi. Jangan terus dengan ain, jangan ain mati dengan ain. Wa ma liya la a'budul ladzi. Okey, kadang-kadang kita ambil jalan shortcut, kita terus huruf ain. A'budul ladzi. Ini sama je kalau dalam masalah kita menyebutkan a'udzubillah, kita baca dengan ain. A'udzubillah. Kena bezakan bunyi hamzah dan juga bunyi ain. Dia memang berlaku sebutan berlaku kekeliruan sebutan kerana huruf hamzah dan huruf ain ni bunyinya lebih kurang dan juga makhrajnya agak dekat, iaitu kedua-duanya adalah daripada makhraj halqi ataupun halqum. Boleh tuan-tuan? Okey, a'budul ladzi. Okey, keluarkan sedikit hujung lidah kita. A'budul ladzi. Okey, fatarani wa ilaihi turja'un. Fatarani, ta tebalkan. Fatarani wa ilaihi turja'un. Wa ilaihi turja'un. Okey tuan-tuan, boleh selesai ayat yang ke-22. Alhamdulillah. Teruskan lagi, sikit lagi tuan-tuan, insya-Allah. Teruskan lagi ayat yang ke-23. Saya potongkan kepada 3 ayat insya-Allah. Attakhidhu min dunihi alihatan in yuridnir rahman. Okey, kita berhenti setakat tu. Kita ambil semula. In yuridnir rahman. In yuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'a wa la yunqidhun. Okey, lagi sekali tuan-puan, ikut sama-sama dengan saya. Attakhidhu min dunihi alihatan in yuridnir rahman. In yuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'a wa la yunqidhun. Wala yunqidhun. Okey. Baik. Attakhizu, huruf ta di atas pada huruf kha. Attakhizu. Jadi huruf ta dibaca dahulu sebelum huruf kha. Ini konsep ataupun kaedah yang tuan-puan perlu tahu. Huruf yang berada di atas akan dibaca dahulu. Okey. Attakhidhu min, dhu kena keluarkan hujung lidah.
nattakhidhu min dunihi. Hi ni dibaca dengan apa? 4, 5 ataupun 6 harakat. Okey. Alihatan, tanwin bertemu dengan hamzah, tanwin bertemu dengan hamzah. Okey. Hukum apa? Izhar halki. Bagus tuan-tuan. In yuridnir rahman, in yuridnir rahman. Dua harakat, idgham ma'al gunnah. Rid, pastikan ada d sikit tu. Apa d tu? Qalqalah, ya. In yuridnir rahmanu bidurril la tughni anni. Okey. Oh, sini banyak ni hukum-hukum tajwid yang tuan-tuan perlu tahu. Bidurrillah, huruf dad macam biasa, angkatkan lidah kita ke gigi garaham. Angkatkan sisi lidah kita kiri ataupun kanan ke gigi garaham. Ya. Kalau tuan-tuan lebih selesa ke kiri, angkatlah ke kiri. Kalau selesa ke kanan, maka angkatlah ke kanan. Okey. Bidurrilla, rilla, tanwin bertemu lam, mat, mat pula, masya-Allah. Idgham ma'al gunnah. Okey, idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah. Tanwin ataupun nun sakinah bertemu dengan lam. Alhamdulillah tuan-tuan. Allahu akbar. Tughniya anni, huruf ghin, tughniya anni, tughniya anni. Okey, huruf nun ni yang saya tekankan. Huruf nun kena jaga-jaga tuan-tuan. Huruf nun yang bertasydid. Anni, jaga apa? Jaga letakkan dengung dengan cukup 2 harakat. Okey. Syafa'atuhum syai'a, syafa'atuhum syai'a. Okey, bila diwaqafkan kita baca dengan satu baris saja tuan-tuan. Wala yunqidhun, wala yunqidhun. Boleh? Baik, seterusnya ayat yang keempat. Okey. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Okey, lagi sekali. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Inni 2 harakat, in 2 harakat, bukan ni 2 harakat ya. Ni tu adalah 4, 5 ataupun 6 harakat mad jaiz munfasil. Inni idzal lafi, idzal keluarkan hujung lidah, mat. Mat pula dah. Apa ni? Idgham bila gunnah. Masya-Allah. Salah dah, hujung-hujung ni banyak salah tuan-tuan. Minta maaf. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Idzal keluarkan hujung lidah sikit. Idzal lafi dhalalin mubin. Tanwin bertemu mim, idgham ma'al gunnah, ya tuan-tuan. Baca dengan 2 harakat. Baik tuan-tuan, teruskan lagi dengan ayat yang ke-25. Ada berapa ayat lagi? Kita sampai 27, 3 ayat lagi. InsyaAllah tuan-tuan, sikit lagi teruskan sampai akhir live kita pada hari ini insyaAllah. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Okey, lagi sekali tuan-tuan ikut sama-sama dengan saya. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. In 2 harakat, ni 4, 5 ataupun 6. Inni amantu bi ikhfa hakiki. Betul? Bi rabbikum fasma'un. Mim mati izhar syafawi. Fasma'un. Okey. Bibir saya kering sikit apa.
InsyaAllah ayat yang ke-26. Qila dakhulil jannah. Boleh kita berhenti situ. Kadang-kadang kita baca dengan sambung, betul tak? Qila dakhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun. Qaumi ya'lamun. Okey, lagi sekali. Qila dakhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Okey. Boleh. Qilad. Qi dua harakat, tebalkan huruf qaf. Qilad. Okey. Lad huruf dal mati dibaca dengan qalqalah. Qilad khulil jannah. Jannah. Nampak tak dua harakat? Kemudian bila kita wakaf pada ta bulat ataupun ta marbutah, dimatikan dengan huruf ha. Qila dakhulil jannah. Okey. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Okey, qala ya laita qaumi, huruf qa ni. Qala satu, qaumi. Qa qa sebutannya qa. Jangan qa. Nampak tak? Ada perbezaan qa dan qa. Qa dengan qa. Okey, beza. Yang betulnya qa. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Ni dua harakat. Idgham ke ni? Tak, bukan idgham, ya. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Okey, kalau idgham perlu ditekankan sikit. Qaumi ya'lamun. Tekan dalam huruf ya. Ini kita hanya panjangkan daripada huruf mim baris bawah. Qaumi ya'lamun. Okey, ramai pembaca Al-Quran khususnya pada surah Yasin ni dia baca dengan idgham ma'lunah. Qaumi ya'lamun. So lepas ni kena baca panjang dua harakat je, bukan idgham. Qaumi ya'lamun. Okey, boleh. InsyaAllah sampai ayat yang terakhir tuan-puan pada hari ini. InsyaAllah dah sedia ke? Bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin. Okey, lagi sekali tuan-puan ikut sama-sama dengan saya. Bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin. Bima ghafara li gha tebalkan, farali rabbi waja'alani. Okey, mudah je tuan-tuan. InsyaAllah minal mukramin. Okey, panjang 2, 4 ataupun 6 mad arid lisukun. Okey tuan-tuan, selesai untuk ayat yang ke-27. Jadi saya rasa itu saja untuk live perkongsian pada petang ini, talaqi tajwid surah pilihan. InsyaAllah tuan-puan akan bersama saya lagi. Mudah-mudahan kita semua panjang umur. Kita berjumpa lagi pada esok hari, waktu yang sama 2:30 petang hingga 3:30 petang. InsyaAllah kita masuk kepada muka surat yang ketiga, surah Yasin. Jadi kepada tuan-puan yang nak bersama-sama dalam perkongsian ilmu secara offline ataupun secara berkala, tuan-puan boleh join link Telegram yang telah saya buat. Tekan sahaja link dan tuan-puan akan dibawa ke grup Telegram, dan insyaAllah daripada sana kita boleh berkomunikasi dua hala, boleh berkongsi info, dan sekiranya tuan-puan ada soalan-soalan yang berkaitan dengan Al-Quran, khususnya dalam kaedah pembacaan Al-Quran, boleh kita sama-sama kongsi di dalam grup tersebut insya-Allah. Tuan-puan, setakat itu sahaja. Saya Ustaz Rahim memohon untuk mengundurkan diri.
Okey. Itu sahaja perkongsian saya pada petang ini. Semoga tuan-puan sentiasa diberikan kesihatan yang baik, ya, dijauhi segala penyakit-penyakit dan juga wabak. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا خليد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا كلام ربنا على نور المصطفى 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 خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا